Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim salatan kamilah. Wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab. Wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para jemaah muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini marilah sesama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberikan kesihatan yang baik kepada kita. Dilindungi kita semua daripada mara bahaya, terutamanya wabak COVID-19 yang hari ini menjadi keresahan, kegelisahan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, boleh kita memperbanyakkan, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Kepimpinan Kesempurnaan Sembahyang yang disusun oleh Tuan Haji Hussein bin Haji Paris, dan insya-Allah kita akan sambung tajuk yakni syarat-syarat sembahyang berjemaah. Pada sesi kuliah yang telah lalu kita telah bincangkan berkenaan dua syarat sembahyang berjemaah. Yang pertama iaitu hendaklah makmum berniat mengikut imam. Manakala yang kedua, kita telah huraikan juga berkenaan dengan hendaklah makmum mengikut apa-apa perbuatan imam. Dan insya-Allah hari ini kita akan huraikan syarat yang ketiga dan syarat yang keempat, iaitu tempat makmum mestilah di bahagian belakang imam. Manakala syarat yang keempat iaitu imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan kekalkan dalam sesi kuliah secara online ini, dan mudah-mudahan saya mengharapkan apabila kita kekal sampai habis melihat video ini, insya-Allah kita memahami apa yang akan disebutkan berkenaan dengan syarat-syarat sembahyang berjemaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga iaitu tempat makmum mestilah di bahagian belakang imam. Sudah tentulah bagi solat berjemaah dia ada imam dan mesti ada makmum. Ya, mesti ada imam dan juga mesti ada makmum. Jadi makmum itu mestilah duduk di bahagian belakang imam. Dia tidak boleh duduk satu line ataupun satu saf dengan imam.
Ya. Kalau duduk satu line, satu saf tidak dinamakan berjemaah. Huraiannya iaitu kalau sembahyang berdiri. Ini bagi orang yang sihat walafiat. Ya. Sembahyang berdiri wajib tumit makmum terkebelakang daripada tumit imam. Tumit kaki makmum mestilah terkebelakang daripada tumit imam. Ini bagi sembahyang berjemaah 2 orang. Ya. Bagi sembahyang jemaah 2 orang. Jadi imam naik ke hadapan sedikit tapak kaki dan makmum mestilah ke belakang sedikit daripada tumit imam. Jika sembahyang duduk, wajib punggung makmum terkebelakang daripada punggung imam. Ini bagi orang yang sembahyang duduk di atas kursi. Imam pun jenis sembahyang duduk di atas kursi, duduk bersila, ya, ataupun duduk secara ketika duduk tahiyat, ya. Jika sembahyang duduk, wajib punggung makmum terkebelakang daripada punggung imam, ya. Jadi bagi sembahyang duduk, imam pun jenis sembahyang duduk, makmum pun juga jenis sembahyang duduk. Ini orang tak sihat, ya. Jika sembahyang mengiring, wajib rusuk makmum terkebelakang daripada rusuk imam. Jadi bagi orang yang sembahyang mengiring, orang yang sakit, tuan-tuan, ya, sekiranya suami dan isteri kedua-duanya sakit, ya, mereka ni masih lagi menjaga sembahyang berjemaah, maka itulah keadaannya, yakni sembahyang mengiring wajib rusuk makmum terkebelakang daripada rusuk imam. Jadi makmum tadi terkebelakang rusuk dia masa sembahyang baring. Dan jika sembahyang terlentang, wajib kepala makmum terkebelakang daripada kepala imam. Nak disebutkan di sini yakni disiplin sembahyang berjemaah mestilah imam berada di hadapan dan juga makmum mestilah duduk di belakang imam. Yang kedua, huraian berkenaan dengan tempat makmum mestilah di belakang imam. Sunat hukumnya makmum berada di belakang imam dengan jarak 3 hasta. Ya, ini jarak dia 3 hasta. 3 hasta ni tuan-tuan lebih kurang dalam 1 meter ataupun 1 meter lebih sedikit, ya. Ni. Ini cara dia. Ya, hukumnya sunat makmum berada di belakang imam dengan jarak 3 hasta atau kurang dari 3 hasta. Ya. Jika lebih luput fadilat berjemaah. Jika lebih daripada 3 hasta, maka luput fadilat berjemaah. Maknanya saf pertama yang berada di belakang imam itu hukumnya sunat dengan jaraknya 3 hasta. Ya. Saf kedua pun sama juga dengan jarak lebih kurang 3 hasta. Jadi kalaulah lebih, imam berada di hadapan, kemudian saf yang pertama di belakang imam duduk jauh, ya, maka luputlah fadilat berjemaah. Mana kelebihan pahala yang ada dalam berjemaah tu hilang. Yang ketiga, kalau makmum berada terkehadapan daripada imam, ya, batal sembahyangnya. Ni, ya, imam duduk tempat imam dah, ya, tiba-tiba makmum pula pergi duduk di hadapan imam. Ini batal sembahyang makmum tersebut. Yang keempat, imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat. Ya, ini syaratnya imam tadi
dan makmum mestilah berkumpul dalam satu tempat. Imam berserta makmum dalam menunaikan sembahyang berjemaah wajib berhimpun di dalam satu tempat dalam 3 keadaan, ya. Di dalam menunaikan sembahyang berjemaah, ya, imam dan makmum tadi wajib berhimpun di dalam satu tempat dalam 3 keadaan. Syaratnya yang pertama, imam dan makmum di dalam masjid, dalam satu tempat, ya. Tak kisahlah masjid ke dewan ke, ya, di dalam satu tempat. Yang kedua, imam dan makmum di luar masjid. Ini di padang. Sebagai contohnya, sembahyang sunat hari raya, ya, setengah-setengah tempat. Oleh kerana masjid di satu tempat itu tidak dapat menampung jumlah kehadiran jemaah pada sesuatu sembahyang hari raya, maka dia buat di padang, ya. Maka imam dan makmum berada di luar masjid, ya, solat di padang. Yang ketiga, imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid atau sebaliknya. Imam di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid atau sebaliknya. Maksudnya, makmum berada dalam masjid, imam berada di luar. Ini kes limpahan jemaah. Yang pertama huraiannya, kalau imam dan makmum bersembahyang di dalam masjid, harus makmum itu mengikut imam walaupun di antara keduanya berjauhan. Kalau di dalam satu tempat, ya, harus bagi makmum tadi mengikut, ya, imam walaupun dia berada jarak yang jauh. Maksud dalam satu tempat. Maksud dalam jarak jauh ni, imam berada di tempat imam, kemudian makmum berada di belakang, di hujung belakang. Ini berjauhan. Iaitu sah jemaah itu walau berapapun jauh di antaranya kalau bersama-sama di dalam masjid. Di dalam satu dewan utama sebagai contoh, imam berada di hadapan, maka makmum berada di belakang. Sah jemaah. Cuma dia fadilat berjemaah tadi tidak dapatlah, ya. Kalau imam dan makmum bersembahyang di padang atau di dalam rumah, hendaklah jarak di antara keduanya tidak lebih daripada 300 hasta, ya. Jadi kalau imam dan makmum bersembahyang di padang, tempat yang luas sebagai contoh, ya, maka tidak lebih, syaratnya tidak lebih daripada 300 hasta, ya. Ini syaratnya. Jadi kalau lebih tadi tidak dapatlah, tidak dikira berjemaah, ya. Yang ketiga, jika imam di dalam masjid sedang makmum di luar. Ini kes banyak musim-musim COVID-19 ni, tuan-tuan, ya, orang tidak benarkan hadir ke masjid melebihi kapasiti yang dihadkan, maka jemaah hadir juga, nak sembahyang juga, maka dia sembahyang di luar pagar. Ini jawapannya, ya. Jika imam di dalam masjid sedang makmum di luar, maka hendaklah jarak di antara keduanya tidak lebih daripada 300 hasta, dikira mulai dari tepi masjid. Bukan daripada imam, mulai dikira daripada tepi masjid sampailah kepada orang yang sembahyang berada di luar masjid tadi. Ni tidak lebih daripada 300 hasta, dikira mulai dari tepi masjid hingga tempat makmum itu berdiri, asalkan tidak ada dinding di antara keduanya.
Jadi daripada tepi masjid sampailah kepada makmum yang berada di luar pagar masjid tadi, dengan syarat tidak ada dinding. Maksud dinding tadi, makmum tidak dapat melihat perbuatan imam ataupun perbuatan jemaah yang berada di belakang imam di dalam masjid tadi. Jadi kalau ada dinding yang tidak menampakkan, ini tidak sah, ya. Jadi jawapannya kepada orang yang sembahyang berada di luar masjid tadi. Kalau ada dinding dan pintunya terbuka, ada dinding yang tinggi, kemudian ada pintu yang terbuka, maka sah sembahyang jemaah itu jika ada orang bersembahyang berbetulan pintu yang dapat dilihat dan orang itu diikut, ya. Jadi kalau ada pintu, jemaah yang berada di luar tadi dapat melihat perbuatan jemaah yang berada di pintu tadi, maka sah sembahyangnya. Jadi kalaulah dinding bertutup penuh, tidak dapat melihat orang yang berada di pintu, maka tidak sah sembahyang jemaah itu. Ini adalah jawapan kepada berlakunya orang yang sembahyang di luar masjid ketika musim COVID ini, yang kehadiran jemaah dihadkan. Dia hadir nak sembahyang juga, tetapi masjid menghadkan hanya 100 orang saja ataupun 50 orang saja, maka dia sembahyang juga di luar. Keadaannya daripada tepi masjid ke tempat dia tadi mestilah tidak melebihi 300 hasta. Dan syaratnya tidak ada dinding yang menghalang dia melihat jemaah yang berada di dalam masjid itu. Kalau imam di luar masjid, yang keempat, dan makmum di dalam masjid, syaratnya sama seperti cara nombor 3 tadi, ya. Syaratnya sama, ya. Mestilah ada pintu, jemaah dapat melihat imam yang berada di luar masjid. Yang kelima, ringkasnya ialah jarak di antara imam dengan makmum kalau di luar masjid tidak lebih daripada 300 hasta. Tetapi kalau di dalam masjid, jarak keduanya tidak ada syarat. Ini kalau masjid besar, tuan-tuan. Masjid besar, sebagai contohnya, kita lihat Masjid Nabawi di Madinah. Imam berada di luar, imam berada di hadapan, mana jemaah berada di belakang sekali. Tidak ada had dia, ya. Tidak ada had. Berapa jauh sekalipun tidak ada had, maka jemaah tadi sah, ya. Cuma dia tidak dapatlah fadilat berjemaah tadi. Walaupun berada jauhnya, walaupun berapa jauhnya, maknanya tidak dikira. Mereka dikira berhimpun dalam satu tempat. Satu tempat ni ada di dalam masjid itu. Syarat yang kelima, yakni syarat jemaah yang kelima, makmum mengetahui apa-apa pergerakan imam. Ya, iaitu makmum hendaklah mengetahui segala pergerakan imam berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain dengan melihat imam atau melihat saf yang di hadapan, atau mendengar suara imam atau mendengar suara membalik, ataupun cara-cara yang lain dapat diketahui pergerakan imam. Ini syarat yang kelima, yakni makmum mestilah mengetahui segala pergerakan imam, berpindah rukun daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain, dan sama ada dia melihat pergerakan imam itu
ataupun dia melihat pergerakan makmum yang berada di saf terakhir itu. Yang keenam, syarat yang keenam, yakni takbiratul ihram makmum hendaklah terkemudian daripada takbiratul ihram imam. Ya. Mulai sembahyang berjemaah, hendaklah makmum mengangkat takbiratul ihram mestilah selesai imam mengangkat takbiratul ihram. Tidak sah sembahyang jemaah, ya, yakni tidak sah sembahyang makmum kalau bersama-sama berserta atau lebih dahulu daripada imam. Maknanya pergerakan makmum mestilah terkemudian daripada perbuatan imam. Tak boleh berserta bersama-sama, tak boleh. Kalau berserta ataupun mendahului daripada imam, maka batal sembahyang makmum tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita dapat huraikan 3 syarat, 3 syarat berjemaah, 3 syarat sembahyang berjemaah, iaitu tempat makmum mestilah di bahagian belakang imam. Ya, tempat makmum mestilah di belakang bahagian imam. Kemudian yang keempatnya, syarat keempat, syarat sembahyang berjemaah, yakni imam dan makmum mestilah berkumpul di dalam satu tempat. Manakala syarat yang kelima, yakni makmum mengetahui apa-apa pergerakan imam, dan yang ketujuh, takbiratul ihram makmum hendaklah terkemudian daripada takbiratul ihram imam. Jadi kita dapat fahamlah bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat sembahyang berjemaah ini, makmum mestilah duduk di belakang imam dan tidak boleh mendahului apa-apa perbuatan daripada perbuatan imam. Jadi kalau dia mendahului apa-apa perbuatan imam, maka sembahyang makmum tadi tidak sah. Yang kedua, dapatlah kita ketahui bahawa jarak di antara imam dan makmum sekiranya berada di dalam satu tempat, tidak kisah berapa jarak jauh pun, dan bagi makmum yang berada di luar masjid, yakni tidak melebihi 300 hasta. Tidak melebihi 300 hasta. Yang ketiganya iaitu sekiranya makmum berada di luar masjid ataupun imam berada di luar masjid, mestilah tidak ada penghalang di antara makmum dan imam itu. Tidak ada dinding yang menghalang nampak perbuatan imam ataupun perbuatan makmum yang berada di saf yang terakhir. Jadi inilah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini dapat memberi kefahaman kepada kita di dalam kita melaksanakan ibadah sembahyang secara berjemaah, suatu ibadah yang dituntut oleh Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menggalakkan amalan perbuatan sembahyang berjemaah ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan agar dapat meng-sharekan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kerana ianya merupakan satu perkara yang baik. Secara perkara yang baik kita share, dan mudah-mudahan saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tuan-tuan dan puan-puan
diberi keberkatan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan kita semua daripada wabak pandemik COVID-19. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah jahlan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.